So, selamat pagi dan selamat datang ke Teppanyaki untuk minggu yang baru. So hari ini dekat Pahang holiday cuti. So kita memang tak ada cuti lah bagi Teppanyaki every day kita ada Teppanyaki setiap minggu pun mesti ada Teppanyaki. So di sini three words to express dan describe my feeling is sangat compact, sangat busy dan sangat excited. So compact busy kerana apa? Kerana kita tengah nak finalize semua online, I mean online automation system. So itu Sifu sangat excited lah. Sifu boleh nampak masa depan kita memang sangat senang lah. Sangat senang, bukan saja senang tapi sangat seronok. Dan kita boleh gandakan lagi rangkaian kita. Kita tak risau lah, tak risau nanti bila network kita besar, macam mana kita nak handle. So kita tak ada masalah ini lagi bila online automation system itu academy itu sudah siap. So semua semua FBO kita mereka boleh belajar walaupun ada yang kata Sifu, I tak dapat join lah. Itu itu sistem day. Setiap minggu I tak dapat join ke apakah. Okay. So, mereka boleh lagi dengan sistem, guna sistem untuk belajar. That's why kita akan cover semua. Semua FBO yang sama ada, yang ada join sistem day ke, tak dapat join sistem day ke, pun kita akan dapat jaga bila kita ada online sistem seperti ini, okay? Lebih daripada itu, kita juga akan tambah nilai dalam itu online system supaya you orang lebih senang untuk buat recruitment also, buat marketing. You boleh jual kita ada satu online academy. So siapa yang join sangat mudah lah, you boleh belajar. Ini sistem yang hebat tau. Ini bukan sistem yang biasa-biasa. Ini sistem BOI adalah sistem yang sangat hebat, okay? So di sini hari ini because it's Monday, awal minggu yang baru, Sifu hari ini nak sharing sedikit tentang apa? Tentang pencapaian dan juga kita punya future, kita punya future dekat forever. So Sifu harap semua yang masuk kena beri perhatian kepada ini because ini pun akan menentukan masa depan kamu juga, okay? Sifu nak tanya siapa di sini setiap bulan you cari wang atau you kerja lah, you masih ada kerja lagi, you cari wang, you kerja atau you buat forever living. So setiap bulan you ada simpan wang ni ada tak? Siapa ada saving? Okay, ada saving banyak wang dekat you punya bank ni ada tak? Tulis me dalam chat room. Setiap bulan you ada saving ni ada tak? Tulis me dalam chat room. Ada siapa di sini setiap bulan you ada target dan you ada buat saving dalam you punya bank, ada tak? Hello. Okay, ada. Okay, ada. Wah, banyak juga siapa di sini you sangat susah, you rasa susah lah Sifu nak ada saving. Setiap bulan I dapat berapa pun I belanja berapa, susah mau saving. Siapa? Macam itu tulis 2. Siapa yang rasa sangat susah ada saving mungkin you setiap bulan pun cukup saja makan. Ada, tulis 2. Siapa di sini you setiap bulan you dapat wang tapi you susah nak buat saving because you cakap hanya cukup makan saja. Setiap bulan tak ada saving ni. Ada? Kasih 2, kita tengok. Mi banyak ke 2 banyak? Kasih 2. Apa pasal ada saving pun tak cukup makan ada orang. Okay, 2. So yang lain, sini ada 80 orang Yang lain tak tahu. You tak tahu you cukup makan ke tak cukup makan. Atau apa? You tulis. Kalau tak cukup, tulis 2. Every month you dapat berapa pun you rasa tak cukup lah. Mau saving pun tak cukup, tulis 2 dah. Okay.
Kena jujur kena jujur ikhlas Kenapa? Because Sifu hari ini nak tolong you orang nak tolong you orang, okay. So supaya you tahu hala tuju you masa depan you nak buat macam mana, okay. Itu sangat penting. Okay, ada 2. Okay. Yang tulis meme ya Sifu ucapkan tahniah lah. Tapi saya tak tahu betul ke tak betul lah. You cakap ada saving setiap bulan betul. Kalau betul Sifu nak tengok bank account. Bukan tengok you tulis me saja dalam chat room. So Sifu bagi tahu you orang dekat luar kalau you tengok ada ramai yang you nampak dia kaya lah. Kaya, top sales ke, dapat apa award ke, apa macam-macam ke. Okay, you percaya kepada Sifu lah. 90% daripada orang ini tak ada saving dalam bank. Siapa percaya? Tulis yes in the chat room. You tengok itu orang dekat luar nampak macam hebat lah. Okay, Sifu bagi tahu you orang 90% daripada mereka tak ada saving dalam bank. Siapa percaya tulis yes. Percaya tak? So hari ini Sifu nak bongkarkan kenapa bongkarkan rahsia kenapa orang ini dia tak ada saving. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu tulis me. Siapa nak tahu kenapa ini orang hebat kenapa dia dalam bank dia tak ada wang. Okay. So So sekarang kita jangan kaji orang lain dulu kita kaji kita sendiri. Okay, kaji kita sendiri. Okay. So macam contoh you sekarang you ada kaji RM2,000. 2,000 you sekarang ada kaji RM2,000. So you fikir, wah Sifu kalau I boleh untung RM5,000 baguslah I boleh saving, I boleh simpan RM3,000 dalam bank. Betul tak? Kalau ikut matematik betul lah you kaji RM2,000 kalau you boleh dapat RM5,000 naik kaji sampai RM5,000 I boleh simpan RM3,000 dalam bank, betul? Ikut teori, betul. Tapi Sifu nak tanya you orang bila dia kaji naik RM5,000, you rasa dia boleh simpan RM3,000 dalam bank tak? Siapa rasa boleh, tulis boleh. Siapa rasa tak boleh, tulis tak. Tulis. Bila orang ini kaji sudah naik jadi RM5,000, you rasa dia ada simpan RM3,000 dalam bank tak? Kalau ada, tulis ada. Kalau tak ada, tulis tak. Tengok. Kenapa sangat pelik? Sifu nak tanya kenapa dia dapat RM2,000 dia cakap kalau dapat RM5,000 dia boleh simpan RM3,000 dalam bank Kenapa bila sampai RM5,000 dia masih tak ada wang dalam bank? Dia dengar baik-baik So bila RM5,000 dia tak ada wang dalam bank dia rasa tak apa tau. Dia rasa ayo Sifu. Kalau saya boleh untung RM10,000 I mesti guarantee lah. Guarantee I boleh simpan RM5,000 dalam bank. Okay, Sifu nak tanya you satu soalan lagi. Bila orang ini sudah untung sampai RM10,000, you rasa dia boleh simpan RM5,000 dalam bank tak? Okay, tulis ada ke tak ada? Tulis. Ada ke tak ada? Tulis. Bila dia sudah untung RM10,000 sekarang. Dulu RM2,000 sudah cakap I mau simpan wang sampai RM5,000 tak simpan. Sekarang sudah sampai RM10,000 Okay, Sifu nak tanya, adakah dia simpan itu RM5,000 dalam bank? Ada tak? Ada? Tak ada lagi. So apa ini orang cakap? Sifu nak tanya, apa ini orang cakap? Betul, RM2,000 cakap mau simpan wang. Sampai RM5,000 pun tak jadi simpan. Sampai RM10,000 pun tak jadi simpan. So sekarang dia cakap I mau RM20,000 Sifu. RM20,000. Kalau RM20,000, guarantee dia cakap, guarantee I boleh simpan wang dalam bank. Sifu nak tanya. Ini orang bila income dia sampai RM20,000, Sifu nak tanya, you rasa dia ada simpan wang dalam bank tak? Ada? Ada ke tak? Tulis. Ada atau tak? Tulis. Ada tak? Ada yang cakap ada. Ada atau tak? Cakap betul-betul. Ada. Bila sampai 20,000 cakap I boleh simpan wang. I bagi tahu you yang tulis ada Mia, I bagi tahu you 90% daripada manusia ini tak ada wang dalam bank. Tak kira dia untung berapa banyak wang, sampai 30,000 satu bulan, sampai 50,000 satu bulan pun dia tak ada simpan wang. Kenapa? Sifu nak tanya you, kenapa you nak tahu, siapa nak tahu kenapa? Tulis me. Siapa mau tahu kenapa tak? Sifu bagi tahu you kenapa. Mau tahu Okey, hari ini Sifu akan bagi tahu you kenapa. Okey, Sifu tanya you. Ini orang
Bila dia 2,000 satu bulan, dia mungkin bawa motorbike saja. Betul tak? So bila dia untung 5,000, you rasa dia bawa motorbike lagi ah? Ada? Atau dia sudah beli kereta? Jawab Sifu. Dia bawa motorbike ke dia beli kereta? Bila dia 5,000 satu bulan. Tukar kereta. Mungkin dia tukar kereta apa? Dia tukar Proton. Atau Kancia. Perodua. 5,000 mah, betul tak? So bila dia make income sampai 10,000, adakah you rasa orang ini dia akan dia masih bawa Proton? Adakah? Sifu nak tanya you, ada? Ada tak orang ini? Bila income sampai 10,000, you rasa dia masih pakai Kancia? Ada ke tak ada? Tak ada. So you nampak tak? Gaji kita berapa tinggi, dia akan apa? Dia akan ubah juga lifestyle, gaya hidup satu orang. Itu sebab kenapa 90% punya orang dia tak boleh bertahan. Dia tak boleh bertahan tau. Bila ada wang banyak dia sudah dia main gaya hidup sudah mau tukar. Dia tengok, I punya jiran sudah. Wah, sudah bawa apa? Sudah bawa Alphard loh. I punya jiran sudah bawa Mercedes Benz loh. Betul tak? So dia rasa I income pun okey lah. Cantik lah. Sekarang ada 20,000. Betul? I pun mau ikut. I pun mau kena ada Alphard juga. Kalau tidak nanti malu. Betul? Raya time. I punya rumah mau buat kasih cantik. Mau tukar apa? Mau tukar TV cantik. Nanti sepupu datang, saudara datang, takkan kita masih pakai TV lama. Takkan masih pakai sofa lama. Betul? Mau kasih cantik, semua pun mau cantik, cantik, cantik. Yes or no? Siapa setuju dengan Sifu? Tulis yes. Setuju tak? Bila Mia wang banyak you akan buat apa? You akan belanja. You tak tahu Mia, you belanja, okay? Lepas tu you pun hairan Sifu. Apa pasal ya? Income sudah tinggi sudah 10,000, 20,000 satu bulan Kenapa I bank masih tak ada wang So Sifu bagi tahu you. You tahu apa kehebatan Sifu tak? You orang tahu. Okay, you orang tahu apa kehebatan Sifu tak? Sifu bagi tahu you Sifu ada satu kehebatan. Iaitu Sifu sangat bertahan. Sangat bertahan. Sifu tak makan marshmallow Itu apa? Panggil apa? I tak tahu. Dalam bahasa panggil apa? Okay, Sifu sangat bersabar. Sifu tak cepat makan itu marshmallow. Marshmallow maksudnya you nampak, wah, sedap, you mau makan. Itu ada satu eksperimen tau, eksperimen yang itu orang buat terhadap kanak-kanak. Dia bagi dia satu marshmallow, satu gula lah, gula. Gula kapas panggil. Okay, sangat sedap dia kasih dia itu marshmallow. Dia bagi tahu you, okay, you kalau boleh tahan 15 minit you tak makan ini marshmallow, nanti I balik you masih ada, I bagi you double. I bagi you 2. Okay? So dia nak tengok kesabaran kanak-kanak ini. So you tahu tak? Habis itu cikgu keluar dari bilik ada kanak-kanak terus sudah masuk dalam mulut. Mana boleh bertahan, you tahu, you panggil satu kanak-kanak bertahan itu marshmallow 15 minit lah. Wah, itu sangat susah tau. Itu sangat susah. So, terus masuk dalam mulut makan. Makan. So ada yang dia bertahan sekejap saja, tahan 5 minit, 10 minit tapi tengok tepi. So dia pun tak bertahan, dia pun sudah makan. Ada yang apa? Ada yang dia curi-curi makan, tapi dia tak makan habis lah. Dia harap itu cikgu tak nampak dia ada curi makan. Pun ada macam itu. So ini dia akan apa tahu? Dia akan tunjuk satu karakter tau. Satu karakter satu manusia. Dan you tahu tak, eksperimen ini telah dibuat. Okay. So lepas banyak tahun lepas 25-30 years tahun eksperimen ini berlalu. So mereka pergi cek balik tau. Cek balik itu kanak-kanak yang makan. Cepat makan dan kanak-kanak yang bertahan 15 minit. Dia nampak apa tau? Dia nampak kejayaan orang yang bertahan itu memang sangat tinggi. Kejayaan pencapaian mereka lebih tinggi daripada mereka yang tak bertahan. You faham tak? So itu sebab sangat penting tau. Manusia, you mesti first thing you mesti kena belajar bagaimana nak bertahan. Bertahan itu nafsu tau. Nafsu, tengok orang ada, kita nak tengok apa kita mau. Itu sangat bahaya. Okay? So kita kena belajar.
Terutamanya orang kata apa dah? Orang kata, you tahu tak? Ini adalah satu masalah yang sangat besar bagi orang yang makan gaji tetap. You dengar Sifu cakap, orang yang makan gaji tetap, dia tak ada apa tahu, dia tak mungkin lah. Dia susah tahu, susah dia nak ubah nasib dia. Kenapa? Because gaji dia tetap setiap bulan. Okay? Dia mau saving ke, dia tak mau saving ke pun, itu pun sudah tetap. Betul tak? Dia nak ubah ke nasib dia memang susah. Tapi di forever, lain. So, kalau you dalam business forever, okay, kita bukan saja dapat setiap bulan income. Bukan. Tapi kita ada satu lagi, kita ada satu panggil CBM. So, you orang kalau tahu, ada masuk, siapa ada masuk GP Sifu ada? Tulis saya. Siapa ada masuk GP Sifu? Ada tak? So, kalau you ada masuk GP Sifu, you mesti ada dapat dengar Sifu share, Sifu punya CBM bonus. So, Sifu punya CBM bonus, satu tahun, kalau bahagi 365 hari, itu bersamaan 6,000, 7,000 satu hari. Fikir, you orang fikir. 6,000, 7,000 satu hari. Itu apa tahu? Itu semua adalah saving. All these are saving. You tak boleh guna punya. Macam mana you boleh guna ini wang? Bila dia sekejap dia bank in 2 juta lebih bagi you. You nak habis You mau habis macam mana? You tak boleh. Faham tak? You mesti dapat simpan dalam bank. Simpan. Macam Sifu banyak simpanan. Sifu ada banyak investment, banyak simpanan Sifu ada. Kenapa? Because Sifu bukan makan gaji tetap. Sifu buat forever living, ada satu benda yang Sifu mesti setiap tahun mesti nak kerja. Apa dia? CBM. Okay? Because CBM adalah satu-satunya rahsia dia dekat luar orang tak ada. Tak kira you dalam apa bisnes, you jual property ke, jual insurance ke, jual unit trust ke, makan gaji ke, traditional business ke, apa ke, you buat apa bisnes sajalah. Sifu bagi tahu you tak ada CBM. Tak ada. You hanya boleh dapat gaji bulanan, pendapatan, bonus bulanan, commission bulanan, itu saja. Itu sebab kenapa Sifu cakap 90% orang dekat luar, dia tak ada saving dalam bank. Tak kira dia berapa hebat. Kenapa? Habis mereka belanja. Faham tak? Kata apa? Kalau income sudah tinggi boleh simpan, tapi habis mereka belanja. Okay? Tapi di forever living, walaupun you bulanan you habis belanja, you masih ada CBM. Sifu sudah 23 tahun CBM berturut-turut tanpa putus 23 years di Malaysia. Di Malaysia Sifu adalah pemegang rekod lah, boleh kata macam itulah, pemegang rekod lah. No, tak pernah putus 23 tahun CBM. Okay, pemegang rekod. So berapa banyak yang Sifu boleh simpan, you bayangkan. You bayangkan, semua simpan. Dan bulanan pun, you tengok you orang kata bulanan, okay, bulanan pun you habis belanja, tapi Sifu pun tak habis belanja. Bulanan pun Sifu tak habis belanja. Bulanan pun Sifu simpan. Okay, Sifu nak share ini satu gambar aja bagi you orang. You orang boleh tengok Sifu pernah ajar ini tau, dekat Kickstart. Siapa ingat? Tulis saya dalam chat. Siapa ingat Sifu ada ajar benda ini? Siapa ingat? Tulis. Yes, dalam chat room. Okay, Sifu pernah ajar benda ini, pengurusan kewangan masa Kickstart. Okay, ini kata apa? Tengok. Ini dia kata apa? Dia kata kita mesti gunakan beraturan 25, 50, 25. 25, 50, 25. So 25%, 20% adalah untuk apa? Adalah untuk adalah untuk apa? Adalah untuk simpanan masa depan. Minimum. Nampak ini? Minimum 20% adalah untuk simpanan. Ini every month. Ini bukan CBM. Ini every month simpanan. Dan you punya perbelanjaan every month you boleh guna sehingga ini masa lalu. Maksudnya you punya installment. Maksud you beli kereta, you beli rumah ke apa ke, okay? So itu 25%. You bayar installment, okay? Yang berbelanja sekarang,
You punya kehidupan, you mau makan, you mau bayar petrol, you mau bayar apa, bayar macam-macam lah, belanja anak pergi sekolah, semua, okay, itu 50%. 50%. Faham tak? So maksudnya setiap bulan apa yang you boleh belanja sebenarnya hanya 75%. So ikut you make income. You income kalau 1,000, macam ini. Kalau 10,000 satu bulan, ini saja yang you boleh belanja. 7,500 setiap bulan. 2,500 you kena simpan. Simpan dalam bank account. Faham tak? Bank account atau ada orang macam Sifu simpan di mana? Sifu simpan dekat bank dan juga Sifu simpan dekat EPF. Ya, orang tahu EPF tak? KWSP. Ini untuk bersara. Untuk bersara. You tengok ini Sifu Mia, ini Simu Mia. So kita simpan 25% setiap bulan tau. Setiap bulan 25%. So sampai hari hari ini sudah berapa? Ini Sifu simpan bermula 2015. 2015. Bermakna dalam 8 tahun Sifu sudah simpan dalam 1.65 ribu. 1,65,000. Okay, ini Simu pun hampir 1 juta. Okay, I rasa mungkin lagi 3 bulan. Lagi 3 bulan Simu akan mencecah 1 juta juga. You bayangkan, okay, setiap tahun KWSP bayar Sifu dividen nampak tak? Hampir 50,000. Simu pun sama. Nampak? 44,000, Sifu 48,000. Maksudnya kalau Sifu tak nak kerja, setiap bulan ini kira 4,000 setiap bulan tau. 4,000. Sifu tak mau kerja itu kerajaan KWSP bayar Sifu 4,000 setiap bulan. Tak perlu kerja. Okay? Nampak tak? So ini untuk apa tahu? Untuk orang yang makan gaji. Orang yang makan gaji atau you yang belum layak CBM. You kena mula belajar ini tau. Belajar bagaimana you boleh apa tahu? You boleh carum. Okay? Carum buat apa? Carum you boleh buat satu syarikat. Sangat mudah. You buat syarikat tak perlu buat sendirian berhad. You buat bagi daftar satu syarikat enterprise. Lepas tu income forever semua masuk ke enterprise. Lepas tu you ambil gaji. Okay, nama you sendiri contoh Fakia ke Kamaria ke apa ke, okay, you ambil gaji setiap bulan. Ambil gaji. Ambil 2,000 ke 3,000 ke 4,000. It depend on you make income dalam forever lah. So ambil gaji, lepas from the gaji you carum dalam EPF. Carum. Okay, faham tak? Enterprise pun carum, you pun carum. Bermakna you make company pun bayar 13%, you sendiri pun carum 11%. So setiap bulan you sudah simpan 24%. 24% dalam you punya EPF. Yang balance itu adalah 7. You tahu ini forced saving tau. Ini adalah forced saving. Forced saving bermakna you tak boleh kata tiba-tiba naik nafsu nak beli itu beli itu. Tak boleh. You mesti kena bayar KWSP dulu. Yang balance baru you boleh belanja. Okay, ini pun satu cara macam mana kita nak latih sendiri jangan mudah bagi makan marshmallow. Okay, so you masuk. Lepas tu jangan risau KWSP akan bayar you dividen. Okay, faham tak? So ini cara you simpan. Dan CBM check datang, itu lagi dahsyat. Kalau you layak CBM, itu wang sekali datang, okay? Sifu bagi buat banyak investment. So biasa Sifu invest mana? Sifu invest bond. Bond ada. Bond adalah ini selamat Sifu cakap selamat. Of course you boleh dapat yang pulangan lebih tinggi tapi itu risiko tinggi sikit lah. You masuk dalam saham ke, masuk dalam unit trust ke, you pergi buat itu beli foreign currency ke apakah. Okay, itu ada risiko. Okay, macam Sifu biasa beli bond. Bond dia kasih tetap 6% ada, 7% ada, dia kasih tetap. Okay, cukup. For Sifu cukup.
Cukup ah, because itu dividen pun sudah menang lah, menang orang luar ni apa itu apa untung apa kata ada. Sudah menang mereka, okay? So cukup. So you bayangkan berapa banyak saving kita ada. Itu bond adalah satu syarikat yang dia nak modal, dia cetak bond lah, dia cetak bond dia jual kepada kita. So biasanya dia ada jangka masa lah, 5 tahun. Biasanya 5 tahun. 5 years, okay? So atau you mau beli bond fund pun boleh. Bond fund pun selamat. Bond fund unit trust. Because sifu beli punya bond dia minimum pun kena ada 250,000. 250,000 satu lot. Macam sifu ada beli Naza punya bond. Sifu ada beli Affin Bank punya bond. So itu bank lah. Itu sifu nampak dia selamat lah. So bila dia selamat, so kita belilah, dia kasih dia macam kita buat pinjaman kepada dia 5 tahun. Okay, so dia akan pulangkan itu apa? Itu dividen dia bayar. So selepas 5 tahun dia pulangkan kita punya modal. So macam kita sebagai bank lah, kita pinjam wang kepada syarikat ini, okay? So ini lain hari lah, nanti Sipun mau boleh ajar ini lain hari. Tapi yang penting adalah apa? Yang penting adalah Sifu nak bagi tahu semua di sini kenapa di Forever Living you orang selain you kena apa tahu, you kena belajar saving every month. You mesti kena layak ke CBM because CBM boleh ubah nasib kamu. CBM boleh ubah kehidupan kamu. Because CBM bila dia bayar itu wang memang banyak. Okay, I baru saja cakap dengan Lee hari itu Lee. I cakap dengan Lee. Lee dapat satu CBM check 100,000 lebih lah, 100 over 1,000. So Sifu bagi tahu Lee. So kalau contoh Lee setiap bulan katakan Lee ada 20,000. 20,000. Setiap bulan every 20,000 di Forever. Tapi kawan dia ada 25,000, 25,000 setiap bulan. Okay? 25,000 setiap bulan. Nampak macam kawan dia lebih hebat lah. Betul? Kawan dia mungkin kerja sebagai satu director dekat satu syarikat listed ke apa. Okay? Nampak macam dia lebih hebat. Tapi Sifu nak tanya you orang. Okay? Lepas satu tahun, Lee Po Fan punya bank ada 100 lebih ribu. Okay, Sifu nak tanya you, itu kawan Lee Po Fan you rasa ada 100,000 dalam bank tak? Siapa cakap ada, siapa cakap tak ada? Tulis dalam chat room. Okay, kawan Lee Po Fan yang kaji lebih tinggi daripada Lee Po Fan, you rasa dia ada 100,000 dalam bank dia tak? Ada tak? Tak ada. So you nampak macam Lee Po Fan kalah dia tau setiap bulan. Tapi kalau banding lepas satu tahun, you tengok siapa lebih kaya? Lee Po Fan lebih kaya. Kenapa? Because CBM check 100 lebih ribu Lee Po Fan tak dapat guna. Terus masuk bank dia pun sudah mau guna macam mana? So semua simpan. So dia ada simpanan wang dalam bank. Tapi kawan dia setiap bulan untung berapa, habis berapa. Untung berapa, habis berapa. So you nampak beza dia nak. That's why hari ni you jangan kisah sangat kalau you di Forever Living mungkin you make income belum menang kawan you. Jangan risau. Kenapa? Because kita ada CBM. Sampai hujung tahun siapa yang menang belum tentu lagi. Faham tak? So biasanya kita akan menang. Kenapa? Because CBM check. Kawan-kawan dekat luar cakap, you tengoklah macam Sifu satu CBM check 2 juta. Sifu nak tanya siapa dekat luar setiap tahun ada saving 2 juta. Ada tak? Sifu nak tanya orang. You kenal mana-mana satu orang dekat luar yang you nampak dia untung banyak setiap bulan dia ada saving 2 juta satu tahun. Ada? Ada ke tak ada? Ada tak? Maksudnya setiap bulan dia saving 200,000. 200,000. 200,000 satu tahun dia saving 2 juta. Ada tak? Ada. Dia kalau income sampai 300,000, 400,000 pun dia tak ada saving 200,000. You percaya apa Sifu cakap? Dia bukan bawa Mercedes, dia bawa Rolls Royce. Dia bawa helikopter. You faham tak? So mana ada saving? No saving. Okay? So ini sangat penting. Okay? So Sifu harap hari ini Sifu ambil hampir setengah jam sudah.
Okay, untuk bagi tahu you orang supaya you tahu hala tuju you nak jadi orang kaya, orang yang senang di forever living, you mesti kena ingat apa yang Sifu cakap hari ini. Okay, tiap-tiap tahun macam mana pun kita mesti nak usahakan untuk dapat CBM, because itulah Sifu rasa baru boleh ubah nasib kamu. Okay, kalau tidak, you kena macam Sifu bersabarlah. Setiap bulan bersabar, dan you kena pandai buat saving. Okay, so Sifu sampai sini saja. So seterusnya, Sifu nak pass bagi Junaida. Yes. Sorry ya. Okay, unmute. Kena unmute dulu. Okey. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi, Sifu. Okey, pagi juga kepada semua yang join pada pagi ni. Masya-Allah, tabarakallah. Hari ni rasa macam syukur sebab dapat ilmu daripada Sifu berkenaan saving lah. Sebab selama ni betul lah, kita dapat banyak mana pun income memang habis. Tak ada simpan pun dalam bank. Bila dapat je, habis selalu. So, hari ni ilmu yang sangat-sangat best daripada Sifu, macam mana kita nak saving, dan kita sangat bersyukur berada di dalam Forever sebenarnya, sebab kita ada satu cek yang dekat luar sana tak ada. So alhamdulillah, pada semua yang buat pilihan join Forever, teruskan usaha walaupun sekarang Allah Allah nak bagi rezeki yang sangat best sebenarnya kat kita, cuma kita perlu teruskan usaha kita, yakin sahaja Allah pasti bagi. Allah pasti bagi. So kena sentiasa cakap alhamdulillah, Allah nak bagi rezeki yang sangat-sangat best dekat hamba. So kena sentiasa cakap benda-benda yang best lah, supaya kita punya otak ni pun dia boleh orang kata frekuensi lah untuk kita menarik benda tu. So alhamdulillah, kesyukuran yang kedua, okey, Ju ada satu prospek ni, dia dah join. Dia maksudnya dia dah bayar RM90 nak join ahli lah. Tapi bila nak daftar dia punya nama dia dah ada dalam sistem. Maksudnya dia dah daftar ahli, tapi dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia daftar, siapa yang daftarkan nama dia. Sekarang ni nama dia tu sebagai ahli VIP. So dia pun terkejut sebab dia tak pernah tahu pasal Forever. Dia pun tak tahu bila masa dia daftar, dan sekarang ni dah call HQ kata nak responsor tapi kena tunggu bulan 6. So dia sangat tak sabar sebenarnya nak join business Forever ni lah, sebab dia kata dia nampak dah yang business Forever ni boleh bantu untuk masa depan dia. Tapinya itulah orang kata hiburan untuk dia lah. Doakanlah sama-sama semoga dia jadi CBM Ju, dan kita orang sama-sama dapat capai impian kita orang lah dalam business Forever. Okey, kesyukuran yang ketiga, Ju sebelum ni lama sangat Ju rasa macam kurang keyakinan diri Ju rasa macam Ju tak boleh nak buat, tak senang nak buat Forever. Lepas tu Ju buang ego, Ju buang segala apa semualah, kosongkan gelas, Ju cari balik mentor Ju untuk dia guide, dan alhamdulillah Ju ikut apa sahaja yang dia cakap, dan Ju buat personal branding balik dekat Facebook. Memang Ju selalu aktif dekat Facebook lah. Alhamdulillah, banyak feedback yang best, dan kawan-kawan lama datang balik. Dia nampak apa yang kita sedang buat sekarang. Dia nampak kita punya progress, dan dia mula follow kita balik. Dia mula muncul balik, sebab sebelum ni kalau buat apa-apa status ke apa, tak pernah komen, tak pernah like kan. Tiba-tiba sekarang ni setiap kali kita buat status apa-apa saja, dia akan datang. Dia komen apa semua dan bertanya lah. So rasa macam ya Allah, mungkin ada Allah nak berikan, insyaAllah doa je lah. Tapi yang pentingnya kita memang perlu buat personal branding untuk orang kenal kita. Sebab dekat luar sana memang banyak jual produk yang sama, memang banyak bisnes yang sama, tapi kita kena tunjukkan kita punya keunikan.
kita punya potensi kita lah. Kita ni sebagai apa. So semalam dapat juga coaching dengan seorang tim Ju. Dia baru PC lah. Dan insyaAllah dia kata dia akan naik VIP juga dan dia nak bawa anak dia juga masuk join dengan dia. Dan alhamdulillah dia pun dah nampak sebab dia 3 tahun lagi nak pencen. So dia cari bisnes, dia tak ada pengalaman bisnes, dia cari bisnes untuk tambah pendapatan dia untuk hari tua dia nantilah. Dan alhamdulillah dia join, dia pilih Business Forever, bisnes yang sangat tepat untuk dia lah. Dan dia bila tanya dia kan, okey, personal brand, dia tanyalah, dia tanya personal brand ini apa. Okey, Ju pun jelaskan personal brand ini sebenarnya untuk apa kan. Lepas tu Ju tanya dia, okey, mula-mula encik nampak saya dekat Facebook, encik nampak saya ni, karakter saya ni apa? Sebagai apa? Dia cakap, saya nampak Cik Ju ni macam seorang coach lah. So bila kita sentiasa bina personal branding kita, orang boleh nampak. Orang tengok pun orang, oi dia ni coach, dia mesti boleh guide aku. Dia mesti boleh guide aku dalam bisnes. So bila kita buat personal branding tanpa henti, walaupun sehari sekali, pasti orang akan mula nampak. Dan Ju pun banyak dapat PM, orang bertanya tentang bisnes ni, Business Forever. So kena buat sungguh-sungguh, buat all out lah. So Ju sangat bersyukur sebab Ju bangkit kembali, Ju ikut apa saja cakap mentor dan alhamdulillah result tu kita nampak. So sekarang memang masih lagi fight untuk 5cc. Doakan Ju dapat 5cc dan doakan juga Ju dapat duplicate kepada tim Ju untuk sama-sama kita orang dapat 5cc juga insya-Allah. Dan Ju doakan semua dalam ni sama-sama kita dapat capai CBM pada tahun ni insya-Allah. Okey, itu saja pada hari ini perkongsian Ju. Semoga kita terus kuat semangat berjuang di dalam Forever sebab Forever adalah pilihan yang sangat-sangat tepat. So itu saja pada hari ini. Terima kasih Cipu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, thank you. Wah, hebat betul apa yang Ju cakap. Kita mesti kena konsisten. Konsisten buat branding. Supaya orang tahu you tahu. Satu kali tak cukup. Orang cakap betul ke? Kalau bila you buat banyak kali, orang percaya. Percaya betul. You akan dapat tolong mereka, okay? So kita sama-sama doakan bagi Ju terus kembang. Ini tahun mesti CBM, okay? So seterusnya Sipu nak jemput Tio. Hai, selamat pagi semua. Pagi Sifu. Boleh dengar saya? Okey. Baik, pertama kali mesti bersyukurlah. Bersyukur hari ini dapat masuk ke Tapan Yaki. Okey, di mana kita semua dapat dipanas-panaskan ya. Okey, sekarang ni saya di mana? Di satu shopping mall. Di shopping mall dekat KLCC lah bersama dengan anak perempuan saya. Nampak tak anak perempuan saya? Tu. Bersama anak perempuan saya. Okey, kita ada keluar kejap untuk HAM. Anak perempuan saya sedang menunggu SPM. Okey, sebelum tu saya pernah bercerita dengan FPO lain, termasuk Sifu juga. Anak perempuan saya dia juga terpengaruh dengan apa yang saya buat dengan Forever Living sebab dia tengah tunggu keputusan untuk masuk keputusan SPM dan akan melanjutkan pelajaran nanti. So masa-masa ni kita pergi tengok-tengok tempat-tempat universiti apakah kos-kos yang dia akan ambil nanti. Okey. Nah, lepas pada satu hari kita pergi satu universiti private university dia kata kita nampak satu kos apa tu? Kos health and wellness. Oh, bila dia nampak tengok kos tu dia kata saya nak buat ini sebab boleh teruskan jelajah saya dalam Forever Living. Oh, sungguh hebat Nah, di sini kita boleh nampak tengok kita dekat Forever Living ni kita tahu bahawa health and wellness ni sangat-sangat penting sekarang sebab orang ramai sekarang tidak sihat. Okey, dan mereka memerlukan bantuan kesihatan, suplemen supaya mereka dapat menikmati kehidupan mereka yang lebih baik. Okey, itu satu sebabnya kesihatan sangat penting. Dan dari segi itu, sekarang kita juga nampak dekat kos-kos yang ditawarkan oleh institusi, tak kira lah institusi kerajaan ke institusi persedia tu, dia juga menawarkan
kos-kos yang berkaitan dengan kesihatan. Itunya betul, itulah satu sebabnya kita berada dalam platform yang sangat betul, di mana kita sekarang ni kita bukan sahaja dapat menolong lebih banyak orang, tetapi kita juga mendapat menolong generasi yang baru. Baru-baru ini bila kita tengok surat khabar, semalam saya satu surat khabar, apa yang dikatakan dalam surat khabar, orang yang nak menjadi menjadi sihat ataupun orang yang gemuk nak menjadi kurus, mereka mendapatkan perubatan luar yang tidak disahkan atau tidak selamat digunakan. Itu sebabnya kita ada tanggungjawab untuk mengajar ataupun memberitahu golongan terutama golongan remaja sekarang, golongan remaja, bahawa kesihatan tu sangat-sangat penting. Sebab penyakit seperti stroke, seperti sakit jantung, kencing manis bukan sahaja di golongan orang tua saja. Sekarang penyakit ini memang sudah dipermudakan, di mana mereka sangat pada awal-awal tahunnya mereka sudah dapat penyakit seperti ini. Kenapa? Kerana mereka tidak ada pengetahuan tentang pemakanan, tidak ada pengetahuan tentang tentang ubat ataupun apa-apa suplemen yang dapat menolong mereka. Itulah satu tanggungjawab untuk kita untuk memberitahu bahawa Forever Living punya produk merupakan satu-satunya bahan semula jadi, bahan suplemen yang semula jadi yang dapat menolong kesihatan mereka. Itu satu. Yang kedua, sangat syukur hari ini juga kepada Sifu kerana berkongsikan cara-cara bagaimana kita mensimpan wang. Betul kata Sifu. Dulu bila kita dapat gaji 2,000, memang tak ada simpanan. Bila kita kata, nanti naik gaji 5,000 saya dapat simpan, mungkin tak dapat juga. Saya sendiri sudah mempengalami semuanya. Tak dapat. Kenapa? Seperti kata kita, bila dalam kehidupan kita dapat gaji yang banyak, kita juga upgrade kehidupan kita. Dan wang itu memang kita habiskan. Kita habiskan untuk segala-galanya. Itu satu sebabnya kita mesti ada. Seperti dalam Forever, kita ada itu bonus, chairman bonus, CBM. Itunya satu wang bonus yang kita boleh disimpan dan dijadikan simpanan kita untuk masa depan kita juga. Itu sangat-sangat penting. Dan satu pengajaran dari Sifu tadi yang sangat penting ialah jika kita dapat dari Forever, kita buat Forever, kita dapat keuntungan. Pentingnya untuk yang buat kerja sendiri, dulu saya bekerja, lepas tu saya buat kerja sendiri, dan satu sangat penting ialah kita mesti register satu company, tak payah sedia bahan seperti kata Sifu juga, kita daftarkan satu company saja, proprietary pun boleh, pastikan mesti ada caluman KWSP. Itu sangat penting untuk masa depan kita. Kira-kira, you tak payah banyak, mungkin you buat gaji 2,000 saja setiap bulan, you kena simpan. Itu memang satu perkara yang paksa rela. Paksa rela. Kenapa? Ini demi masa depan kita. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku pada masa depan. Seperti yang 2-3 tahun lepas COVID nak datang, tetapi memang business Forever tidak affect. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada dunia kita. Pentingnya kita mesti ada plan A, plan B, plan C, plan D. Seperti Sifu. Itu sangat-sangat penting. Baik, itu sahaja berkongsian saya. Balik kepada Sifu. Thank you. Dan jumpa semua dekat Puncak. Thank you. Thank you Tio. Wah, tengok semangat buat sharing. Walaupun masih dekat shopping mall pun ambil peluang masuk. So jangan kata alasan I tak boleh masuk teppanyaki, I di luar ke apakah, tengok. Boleh share lagi. Bukan saja join teppanyaki tapi boleh share lagi. So kita sama-sama doakan Tio, because Sifu tahu Tio ini sudah mau capai manager, mau fight bagi Venice bersama kita nanti naik cruise. So kita sama-sama doakan dia berjaya. Dan of course kalau boleh kita terus capai CBM, itu yang penting. Tio kata dia sudah melalui semua apa yang Sifu cakap tadi. Dia pun one of the 90% Sifu kata tadi, betul tak? Ramai, bukan 1-2 orang, ramai. Itu sebab kenapa mesti kena buat Forever. Mesti kena capai CBM.
Okay, so thank you. So seterusnya kita nak jemput Sufian Kadil. Sufian ada? Okay. Tak dengar, kena on mic. Kena unmute dulu. Unmute. Tak dengar. Okey, Okay. tak dengar? Boleh. Dah Sekarang dengar. okay. Sekarang okey. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pada semua BUI. Nama saya Muhammad Sufian Abdul Kadir. Minggu lepas tak sempat nak masuk. Jadi minggu ni alhamdulillah dapat masuk untuk share untuk bersama dalam tim yang sangat-sangat positif. Hari ni saya sangat gembira sebab sebelum ni dalam 3 hari ni saya sempat buat benda yang saya tak pernah buat sebelum ni. Saya kata kalau yang saya belajar sebelum ni, kalau kata nak kena buat benda yang kita tak pernah buat, itu tanya orang yang berjaya. Kan Sifu kan? Jadi saya buat booth, saya buka booth yang pertama di dalam sejarah hidup saya lah. Saya buka di Maiding Tunjung, Kota Baru. Dan dia punya sokongannya Masya Allah, Subhanallah, memang sangat-sangat best. Sebabnya ramai yang tak tahu, ramai yang ini aloe vera, ingatkan krim kan. Jadi setakat ni saya dah dapat register 4 orang ahli baru, dan insyaAllah dalam bulan ni kita cuba untuk rank up VIP insyaAllah. Seterusnya saya nak berkongsi kesyukuran. Salah seorang daripada customer yang saya bagi nektar semalam, esoknya dia datang balik, dia berkongsi yang sebelum ni period dia dah 6 bulan tak datang. Jadi bila minum nektar tu terus rasa tu kesan dia. Dia memang best lah Sifu. Dia pengalaman kita buat demo sendiri. Aku kata aku nak buat sampai jadi. Kalau orang lain tak nak buat, biar aku buat dulu. Kan Sifu? Kalau kata tak buat tu makna kata engkau tak buat kerja. Baru kalau kata tak ada masalah, makna kata engkau tak buat kerja. Kalau kau nak rasa berhadapan dengan rejection, kau kena buat. InsyaAllah kalau kata dalam 10 yang reject, akan ada seorang yang akan jadi yang bersama dengan kita. Dan memang betul Tifu. Kita rasa macam ya Allah, aku nak share sebanyak mungkin kebaikan. Rasa sampai nak makan tengah hari pun tak sempat lah Tifu. Tak sempat nak makan sebab kita rasa aku nak share sehabis mungkin. Walau dalam keadaan family kita tak sihat, tapi kita kata itu bukan alasan. Kalau kita rasa kita ada masalah, orang lain banyak lagi masalah. Nah, kalau kita tengok sejarah orang-orang yang berjaya, kita kena tengok background dia sebelum yang dia berjaya macam mana. Kan Sifu? Kalau kata kita tak ada kewangan, kita nak minta dengan usaha sebab Allah Ta'ala bagi kita kekuatan tubuh badan, anggota tubuh untuk kita usaha untuk capai apa yang kita nak. Sampai bila kita hanya nak sekadar menjadi penonton kepada kejayaan orang lain. Orang lain pakai ada kereta, ada keluarga bahagia, ada kebebasan masa, tapi kita hanya sekadar dalam tempoh 1 tahun sampai 5 tahun hanya menjadi penonton sahaja. Wah, bagusnya Sifu ada kereta. Wah, bagusnya Ustaz ada Ustaz Din ada kereta pergi berlancong, tapi kita hanya sekadar menonton. Ada tu sampai ada yang kata kepada saya, engkau buat dulu baru aku buat. Ataupun ada yang kata nanti engkau sakit, nanti aku sakit dulu aku akan cari engkau lah. Macam tu. Tapi itu biasa ya. Kita belajar dalam ilmu, dalam Forever Living, dia ajar kata kena minda, kita kena bersedia untuk rejection. So kita buat booth hari tu Tifu. Asalnya saya nak buat di Balai Islam. Ada program kat situ. Dalam tu ada program, tapi dia lebih kepada produk-produk tempatan, bukan produk luar negara. Tapi Forever booth yang kedua saya masuk ni pun benda yang sama, cuma saya minta kata bolehlah sebab saya nak belajar berkongsi Forever Living dengan sahabat-sahabat di Kelantan lah maksudnya.
Jadi alhamdulillah dapat masuk tanpa sebarang bayaran dan siap dapat sijil lagi penyertaan. Dan orang lain semuanya memang tertumpu kepada kita. Kalau gerai lain tu orang datang sekejap lepas tu balik, tapi Forever Living orang boleh mampu tunggu untuk kita tunjukkan macam mana kebaikan aloe vera dan macam mana peluang yang ada pada Forever Living. Setakat itu saja setakat ni, insya-Allah saya ada kesempatan lain, insya-Allah saya share lagi, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum semua. Thank you Sifu. Okay, thank you. Yes. Wah, ucapkan tahniah kepada Sufian. So memang betul apa yang dia kata tadi. Misi bila kita jelas mungkin kita sampai buatlah sampai dia tak ikut masa lah. Anytime. Bukan part time, bukan full time but anytime kita pun buat. Dan juga apa tau? Dan juga sangat penting jangan jadi penonton saja. Ini keyword lah. Jangan datang sini tengok jadi penonton. Tengok siapa yang berjaya tapi kita sendiri yang tak berjaya, okay? So kita mesti kena set goal sendiri supaya kita pun berjaya dalam bisnes ini, okay? So thank you sharing from Sufian. So seterusnya kita nak jemput Eddie. Selamat pagi kepada semua jutawan Forever. Selamat pagi Sifu. Pagi. Okay. So sangat bersyukur boleh bersama semua orang-orang hebat di platform sini sebab lama tak buat sharing. So okay. So sangat bersyukur dalam platform yang betul dan bersyukur bersama semua MDM yang hebat yang bagi kita banyak ilmu. Dan kita belajar banyak dan bersyukur adalah family, semua sihat, semua sangat energetik. Dan yang 2-3 hari ini saya untuk kumpulkan banyak info. Dan satu lagi bila saya pada awal bulan saya sudah buatlah sebab dulu sekarang saya share sikit tentang saya sendiri. Dulu saya ada satu masalah adalah sebab Forever Living ini terlalu syarikat yang terlalu baik. Dan platform kita memang dalam Sifu punya platform ini memang pun terlalu baik. Kenapa? Sebab terlalu banyak insentif. Yang free banyak barang tau. So kadang-kadang saya ada satu masalah adalah saya akan kelang kabut. Kelang kabut sebab terlalu banyak berita baik nak wawarkan bagi kawan. So bila saya kelang kabut saya akan tak tahu nak buat apa. So kalau tak tahu nak buat apa, I terus slow down. Kenapa? Sebab sudah terlalu banyak info dalam minda tau. So sudah penuh tak tahu mana nak keluarkan. So apa yang saya buat, saya list out. Saya keluarkan itu kertas-kertas, lepas tu saya buatkan promosi apa yang Forever Living ada, promosi yang kita punya leader bagi kita ada. So apa insentif ada. So lepas tu saya aturkan satu persatu. Dan bila I nampak satu insentif mungkin kawan-kawan kita ada orang yang excited yang tentang ini insentif. Ini adalah company yang bagi kita jadi pilot tau. Siapa tahu tak ada satu yang boleh kita buat lucky draw, lepas tu dapatkan sesiapa yang nama boleh jadi pilot. Ada siapa tahu tak ini? So mungkin ramai orang terlupa sebab ini terlalu banyak insentif tau. So Forever Living bagi semua package free lah, ini two free one semua sudah penuh. So lepas tu bila saya tengok dia punya term and condition sangat senang, kumpulkan mata saja, bermakna kumpulkan point saja tau. 30 point sudah boleh ada chance jadi pilot. So ramai orang mungkin salah faham, ada kata mesti orang yang dapat banyak point mesti boleh jadi. No, bila saya call bagi office kata mereka akan ambil bukan yang point paling banyak. Point paling banyak mereka ada chance banyak saja. Tapi kalau itu luck datang kepada anda, memang you jadi the only one, betul tak? So lepas tu saya pergi buat. I kata macam mana? Lepas tu you ada nampak banyak itu package Forever Living bagi tak? Dan atas di atas sini punya dia ada satu itu mata punya, berapa point. Betul tak? Wah, I bagi tahu I sudah share bagi I punya downline semua. Mereka kata, "Wah, boleh kumpul point jadi pilot." I kata, "Yes.
Pergi buat. Wah, mereka bila mereka tempah, mereka tak tempah satu tau. Satu tak ada. Mereka tempah, oh ada point punya tempah. Tak ada point punya slow sikit. Kalau tak ada point dia kumpulkan jadi ada point punya. So ini yang buat saya sangat excited lah. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita terlalu banyak berita baik kita kena buat systematic sikit. So I'm now thank you banyak MDM, especially Hamiza. Dia ini engineer tau. Dia engineer, dia ajar saya banyak you kena systematic, you jangan kelang kabut. So I kadang-kadang I bagi curi tips dari dia punya itu YouTube. So at least 30 point Sifu ya. So 30 point sangat senang. Kalau you pergi check you punya itu Forever to You apps you pergi check itu top sponsor. Sana ada itu point berapa. So semoga semua orang boleh dapat at least 30 point untuk jadi pilot tau. Sebab I sudah jadi. I sudah dapat. So I tunggu saja nama I di atas tau. So bila saya you nak tahu jadi pilot punya rasa I bagi you tahu nanti bila saya sudah naik kapal terbang. Okay? So yang kedua adalah I perasan sekarang ramai kita punya kawan mereka sebenarnya mereka bukan nak tengok berapa duit you untung. Kadang-kadang dia nak tengok bukan nak tengok you berapa kaya tau. Sebab kadang-kadang dia duit cukup saja apa yang Sifu cakap. Duit dia cukup saja. Berapa banyak untung pun cukup saja. Tapi dia nak tengok you kita punya itu kehidupan berapa happy. So berapa you berapa enjoy you punya life. Bila you enjoy you punya life dia akan tertarik tau. So that's why bila kita saya buatkan untuk itu social media I tak berapa pandai tapi I sedang progress lah, okay? So bila mereka call kita kadang-kadang kita call mereka kita punya itu suara kita kena excited. Kalau kita tak excited nanti dia pun pelik tau. Nampak you sangat gembira tapi you punya suara macam tak jadi tak match So that's why so sekarang I lebih banyak I call I punya kawan I lebih suka calling. Sebab calling dia boleh mengerahkan kita punya I rasa mereka lebih rasakan. Instead on send voice note. Kadang-kadang send voice note saya tak berapa pandai untuk send voice note untuk nak buatkan itu suasana yang memang tertarik tau. So I memang I call terus. So dan kawan kita saya punya kawan mereka pun terkejut. You call saya so lama tak terima orang call tau mereka. Yang terima call itu semua adalah dari itu insurance agent, itu property agent, faham tak? So dia kata kawan kita sudah tak gunakan calling. So I kata oh ya lah tak apa. Nanti hari-hari call. Dia lebih suka. So dan satu lagi adalah saya sekarang ada cari ramai kawan kita pergi itu blood test. Sebab blood test senang kita close case. Sebab dulu bila kita mula-mula buat blood test dulu kita ada belajar satu kita panggil iridology. Tengok mata sudah tahu you punya penyakit tau. Tapi kadang-kadang ada argument. Kita cakap dia, oi, you macam ada masalah ni. Tak ada. You macam ada masalah. Tak ada. Walaupun kita tahu macam mana tengok dia memang ada tau. Tapi dia tak mengaku. Tapi bila blood test you tahu berapa baik dia sudah pergi ambil blood test. Bila itu report keluar, kita tengok kita tanya, you macam ada uric acid loh. Tak ada. Itu kencing you punya tau. Dia kata, oi, ya betul Okay, lepas tu dia kata, you ada kolesterol. Tak ada. I tak ada kolesterolnya. Tapi ini dalam report ada kolesterol. Ini darah you kan? Ya. Faham tak? Dia tak boleh mengaku. So that's why blood test yang company bagi kita ini sangat murah. So I sekarang I pun list itu kawan-kawan yang sentiasa kita cakap, you ada masalah ni. Tak ada, tak mengaku punya. Tarik mereka pergi semua. Sampai mereka nak mengaku. Sebab darah dia punya semua dari badan dia punya. So ini yang best. So thank you ke Forever, thank you Sifu. Dan hari ini sharing saya cuma sharing apa yang saya sedang buat lah. So harap saya boleh capai CBM dan F2D tahun ini. Thank you. Okay, thank you Eddie. Wah. So apa Eddie cakap betul Sifu harap semua FBO sendiri bukan saja kita cari customer lah.
Semua FBO sendiri pun patut ambil peluang ini pergi buat blood test. Memang sangat jimat RM40 saja. Okay, at least kita sebagai kita sebagai duta forever. Kita pun mesti kena tahu ini macam mana kita nak mencegah. So buat blood test bukan kata kita sudah nak kena penyakit kan itu kan, bukan. Dia hanya bagi kita satu signal awal mana yang kita kena jaga. That's why Sifu rasa penting lah, penting semua bio ambil peluang ini bagi buat test. Of course kalau you boleh dapat customer buat lagi bagus lah. Okay, so thank you Eddie punya sharing. So okay, last kita nak jemput dua pun. Tak dengar, unmute. Okay. Okay, morning FBO semua. Morning. Saya rasa tadi sempatkah saya nak buat sharing, tengok masa dah 11 lebih. Sebab tadi sebenarnya saya kurang sehat, terlanjur tidur tadi. Dah bangun pukul 5, hantar anak sekolah. Tidur sekejap, baru ingat, tempat yakin nak masuklah, nak sharing juga. Okay, jadi kesyukuran saya untuk pagi ini adalah saya bersyukur kerana masih dapat bertahan dalam platform ini walaupun banyak cabaran. Kesyukuran saya yang kedua adalah baru-baru ini hari Sabtu yang lepas kami ada buat event di mana itu adalah event yang pertama saya buat. Jadi sebelum saya buat persiapan semua, saya banyak soalan lah. Saya cakap, boleh ke? Ada ke orang datang? Mampu ke saya buat? Macam mana? Semua banyak soalan. Tapi berbekalkan ilmu yang saya dapat dari semua leader-leader yang dalam Team Forever, dalam kelas-kelas dan tempayaki semua, itu memberikan saya semangat dan saya cakap buat sajalah walaupun tidak ada orang datang, yang penting saya buat. Jadi semangat kena ada. Jadi saya terus buat saja dan saya memang banyak invite orang datang dan downline saya yang lain saya minta bantuan mereka untuk invite siapa saja yang datang. Tetapi apabila event itu dah mula, hanya ada beberapa orang saja yang hadir. Tapi saya tetap bersyukur karena orang yang saya target itu ada datang. Yang pertama saya punya coach. Jadi fitness coach, saya memang target dia dari dulu lagi. Sebab dia orang yang sangat berpengaruh. Saya rasai. Saya cakap macam ni dalam diri saya kan, dia mau ke dengar apa yang saya cakap? Siapa saya ini? Dia tuh orang yang berpengaruh. Tapi saya yakin dengan diri saya sendiri, dia pasti datanglah. Pas tu saya cakap, saya message dia, coach, saya ada satu event, coach boleh datang. Coach boleh tengok dululah apa yang kami orang buat. Dan dia cakap, okeylah, saya datang. Jadi saya cakap dalam hati, syukurlah. Jadi kemudian apabila event datang, bermula dia datang dan apabila Sifu dan Sifu Son dan Simu Olive menerangkan tentang platform Forever, di situ saya yakin dia macam tertarik. Dia macam tertarik, ini pasti masuk nih. Saya mesti pasti masuk. Jadi kemudian apabila last saya terus bagi satu feedback lagi dan tanya mereka macam berminat atau tidak. Jadi keseluruhan mereka yang datang terus masuk PC lah. Jadi syukurlah walaupun belum VIP, kita tetap bersyukur karena mereka ada keinginan untuk belajar lebih. Jadi terutama coach saya dia ingin masuk PC dulu sebab sekarang dia sibuk. Kemudian saya ingin lepas ni adalah tugas saya untuk VIP-kan mereka. Sebab mereka semua adalah memang orang yang berbisnes semua. Jadi itulah kesyukuran saya. Event saya walaupun tak ramai yang datang, tapi orang yang berkualiti datang, itu sudah penting bagi saya.
Jadi tak perlulah kita risau apa yang kita nak buat. Gunakan ilmu yang kita dah dapat dari semua leader-leader yang ada dalam platform ini, terutama lagi Datuk Sifu dan Datuk Sifu Desmond, macam MDM Hamiza, semua yang lain, Yuslinda dan Sifu Son dan Simu Olive. Saya paling bersyukurlah kerana saya dapat berkenalan dengan Sifu Son dan Simu Olive kerana mereka orang yang sangat baik. Mereka orang yang sangat rendah hati. Apa yang saya belajar dari mereka adalah suatu sikap yang ingin membantu, itu sangat penting. Mereka tak kisah orang macam mana, tapi sikap ingin membantu orang itu yang saya belajar dari mereka. Mereka sangat baik, sangat macam mana nak cakap apa. Saya tak pernah jumpa lah orang yang seperti ini. Saya sangat bersyukur dengan mereka berdua kerana mereka bersungguh-sungguh nak membantu saya untuk maju dalam bisnes ini. Dan saya, bagi diri saya sendiri, saya berjanji bahwa saya akan terus buat walaupun itu banyak cabaran. Karena saya melihat upline saya, berapa mereka bersungguh-sungguh nak bantu saya. Jadi saya tak boleh buang, pentingkan diri saya sendiri, karena itu mereka buat untuk saya, bukan untuk mereka juga. Jadi untuk saya, untuk bantu saya, itu yang saya fikirkan. Jadi saya kena fight juga, push diri saya sendiri untuk berjaya dalam platform ini. Yang saya yakin bahwa suatu hari saya akan berjaya dalam platform ini walaupun belum sekarang. Dan tapi saya sudah nampak itu satu persatu. Jadi kena yakin, setia, dan percaya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Sifu. Okay, thank you. Wah. So ini dari mana? Dari Sibu kan? Dari Sibu. Okay, so Sifu ada nampak event mereka buat. So yang penting event sudah menang Rough Kid punya event Rough Kid punya event datang 2 orang saja. So you sudah datang lebih daripada itu. You bayangkan 2 orang pun boleh jadi top dekat dunia tau. So kalau event you lebih daripada 2 orang, ini first event more than 2 person you bayangkan you boleh menang lebih menang daripada Rough Kid. Okay, so Sifu ada jumpa satu soalan tanya pasal blood test. Okay, blood test you kena tanya apply lah, apply CBM atau you bagi Facebook Forever punya Facebook because Sifu sekarang tak ada link dia, so you kena ambil link dari sana untuk daftar, untuk masukkan nama. Okay, dia ada ID dengan password dia. Okay, so minta nanti you minta dengan apply. So untuk daftar lah. So test dia RM45 itu adalah basic test. Basic test. So yang penting yang I mean blood ke kencing ke semua dia sudah cover lah. So kecuali you nak tambah untuk cancer marker, then you boleh biar dia ada 3 package. Okay, then you can go for the highest package but the the basic package sebenarnya sudah cukup lah nak tengok badan kita sihat ke tak sihat. Okay, tapi dia tak tengok cancer marker lah. Unless you mau tahu cancer marker, then you tambah. Okay, so hari ini kita sampai sini saja. Bagi anda yang tak dapat share, jangan kecewa, jangan putus asa. So pastikan you masuk awal pada hari Rabu akan datang. Masuk awal angkat tangan, you mesti ada peluang untuk share. So okay, so hari ini kita akan sama-sama nyanyikan lagu slogan kita. Okay, are you ready? Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Bye-bye semua.